Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda sudi singgah ke channel saya, channel Kaiser Cat. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudah menekan button subscribe. Bagi yang belum, sudilah kiranya anda menekan button subscribe dan jangan lupa loncengnya sekali. Okey, untuk pengetahuan anda yang menonton, ini adalah video part 2 daripada penetapan data block ataupun template. Jadi, kini anda ingin mengetahui cara pembuatan ataupun cara nak setting data block di belakang saya ni, anda boleh saja saya sertakan link video tersebut di bawah description ni, di bawah video ni, dan juga saya sertakan link video tersebut di akhir video ini beserta playlist video tutorial yang lain lah. Anda boleh klik link tersebut untuk menonton part 1 punya. Okay, untuk part 2 ni kita nak masukkan table yang kita dah buat di belakang saya ni. Kita dah buat dah di part 1 tu. So sekarang ni saya nak masukkan table ni di bawah layer tu. Kalau anda nampak tu dia ada layout 1 ataupun layout 2. Kita nak masukkan table yang ada sekarang ni, yang di belakang saya ni, kita nak masukkan di bawah layout tu mengikut size paper yang kita set up. Jadi untuk penetapan ni lebih kepada penetapan paper setup lah ataupun page setup. Macam mana kita nak buat dia? Okay, jom kita pergi ke okay, let's go. Okay, jom kita tengok macam mana kita nak masukkan template yang kita dah buat ni ataupun data block ke dalam layout yang di bawah tu lah, layout 1 dan layout 2. Okay, sebelum anda klik layout 1 dan layout 2 tu, anda kena copy dulu lah. Okay, copy and anda select lah semua yang terdapat dalam ni, yang kita buat ni, block ni ataupun data block ni. Kita copy semua ni. Anda boleh saja tekan sama ada anda nak tekan Ctrl C pun boleh, atau Ctrl Shift C. Apa bezanya Ctrl C dengan Ctrl Shift C adalah bezanya kalau anda tekan Ctrl C, dia akan copy without dia asking, tanpa dia memintakan base point lah. Kalau anda tekan Ctrl Shift C, dia will ask base point. Dia akan minta base point lah, Ctrl Shift C. So senang lah kalau dia minta base point dia tu, Ctrl Shift C ni. So I klik sini lah. Okay, lagi klik Ctrl Shift C. So dia akan minta base point. Tak mana base kita nak copy, saya nak ambil base kat sini. Okay, lepas tu bila anda dah copy macam tu, anda pergi ke layout, mana-mana layout 1 ke layout 2, terpulang pada anda. Okay, kita pergi ke layout 1. Pergi ke layout 1. Okay, dia akan keluar macam ni. Ini memang standard lah, akan keluar ni. Ini yang keluar ni, ini dipanggil viewport. Viewport ni nanti yang kita akan masukkan drawing apa semua. Tapi viewport ni kita tak pakai sebab selalunya saya akan delete lah. Saya takkan autokan viewport ni sebab ada setengah tu saya akan masukkan secara manual. Ada bahagian-bahagian tertentu tu saya nak masukkan secara manual. Tapi kalau anda nak keepkan viewport ni pun tak ada masalah. Tapi saya secara personalnya saya akan buangkan lah viewport ni. Saya akan delete. Lepas tu anda boleh saja paste Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl P. Yang ni memang student memang bakar bab-bab ni. Okay, just paste di mana-mana, tak kisah, jangan jangan terlalu skema sangat nak bagi duduk betul-betul dengan paper ni, tak payah, klik je dulu. Okay, saya andai kata saya nak klik sini. Okay, keluar. Yang belakang tu adalah paper, yang di depan tu adalah kita punya data block lah ataupun template. Belakang dia tak mesh lagi sebab kita nak setting page setup dia dulu, baru kita boleh meshkan dia punya data block dengan paper tu, dia akan duduk sekali. Ok, so sekarang ni bila dah masuk macam ni, tak apa, anda paste macam ni pun tak apa, tak perlu cun-cun masuk dalam paper dulu sebab nanti kita akan adjust dia. Ok, so lepas tu anda boleh saja pergi dekat layout tab ni, yang atas ni, layout ni. Anda boleh pergi ke sini, anda cari nama dia page setup. Anda cari page setup. So yang ni, lepas anda Ctrl V tu, anda boleh saja pergi cari ke page setup lah. Anda klik page setup ni. Okay, anda ambil page setup ni. Okay, sekarang ni dia ada kat layout 1 ni kan. Nampak layout 1 yang kita ambil ni, layout 1. So anda boleh ambil new. Kalau new, dia akan keluar dekat new layout lah. Kita kena select pula new layout, layout yang kita nak pakai. Tapi sekarang ni saya nak pakai layout 1 untuk mudahkan. Tak payahlah saya nak kena buat 2-3 kerja. Saya pakai saja layout 1 ni, tapi saya modifykan dia. Kalau kita tengok detail dekat sini, kita tengok detail sini, dia akan ada dah device ni apa semua ni, paper plot size dia masih lagi dalam keadaan A4 lah, tapi landscape
So dekat sini tak ada pakai description. Yang ni semua dia punya description untuk current layout lah. Kalau anda tengok kat sini dia pilih current layout 1. So layout 1 ni yang saya nak modify. Saya tak nak pakai ni lah. Sebab saya nak pakai layout 1 ni. Kalau import, kalau anda ada apa-apa layout yang boleh diguna pakai, anda boleh import masuk lah. So tak payah set up. Tapi benda ni anda dah kena buat dululah. Macam sekarang ni saya kena buat, nanti kemudian saya boleh import masuk dia punya layout yang kita dah buat. Okay, so saya cancel, saya ambil modify lah. So saya nak modify ni kan, so saya modify. Okay, dekat sini anda kena cari DWG to PDF. Tapi setahu saya tahun version untuk tahun 2010 ke bawah DWG ni tak wujud lagi, kalau saya tak silap lah. So kalau tak wujud, anda boleh saja ambil saya kira memang orang tak pakai dah 2010 ke bawah. Kita akan pakai 2000 paling lama pun 2014 ke atas lah. So kalau dulu macam time saya DWG to PDF ni tak ada lagi. So saya kena ambil, kalau anda pakai yang versi yang lama, anda boleh pakai default Windows System Printer PC.3. Anda boleh pakai yang tu. Tapi memandangkan dah step-step yang tu pun dah kalau anda pakai yang ni, step dia sama juga. Tapi kita dah sekarang ni dah version yang ke atas ni, dia dah wujudkan DWG to PDF. So saya ambil DWG to PDF lah. Macam tahun saya pakai tu 2000, paling lama tu saya pakai 2000 release 3. Okay, so tak ada benda-benda macam ni lah. Mouse pun masa tu time tu 2 button je. Okay, so kita ambil DWG to PDF, klik. Okay, lepas tu dekat sini PDF option apa semua ni saya tak mau lah, tak mau kacau dia, biar dia kena 400. Kalau anda nak adjust dia punya quality dia punya vector quality, anda boleh adjust kat sini lah. Tapi selalunya saya akan keep a standard lah. Saya akan keep a standard. Okay, so kita pergi dekat paper size ni. Paper size ni anda klik, anda cari ISO full bleed. Okay, saya cari full bleed lah. ISO full bleed. ISO full bleed A4. Okey, dapat kat sini 297 dengan 210. Apa yang dimasukkan full bleed tu? Dia ada banyak lah. Dia ada ISO. Okay, macam sekarang ni ada ISO extend. Kalau anda tengok kat sini dia ada expand. ISO expand. Lepas tu dia ada ISO saja. Lepas tu dia ada ISO full bleed. Okay, expand ni kalau anda nak tahu apa yang dimaksudkan bleed tu, ni yang ada tepi ni. Kalau anda nampak saya punya garis putus ni adalah bleed, ataupun dipanggil margin ya. Margin untuk paper tu di kita punya drawing tu dimasukkan di dalam paper tu. So kalau kita pakai margin macam ni, kita punya title block nanti dia akan duduk di atas margin lah. So dia akan kecilkan lagi kita punya drawing. Maksudnya bila block tu saya S4, kita pakai kita punya margin tu besar, so dia akan force masukkan kita punya size title block tu di dalam margin tu. Dia bukan mengikut size paper, dia akan mengikut size margin tu. So kat sini kalau expand pula lagi dia kembangkan sikit, tapi tak full dia punya full paper kita pakai tu. So that's why saya akan pakai full bleed lah. Nanti saya akan tunjuk apa perubahan dia. Okay, dia akan jadi full bleed. Ambil ISO. Okay, ISO full bleed A4 297 sebab kita punya title block A4. Untuk pengetahuan, kita boleh saja walaupun title block ni anda buat dalam size A4, kita boleh forcekan title block ni masuk ke dalam size A3. Kita boleh masuk ke dalam size A3. Tapi bila anda buat teknik macam tu, kalau lah anda malas nak buat leceh lah, nak kena buat setiap satu size tu satu title block leceh. So anda boleh buat size A4 tapi dimasukkan ke dalam size A3 punya. Maksudnya kat sini nampak macam ni. Okay, saya terangkan. Kita ada size A4 punya title block, kita boleh force masukkan title block A4 ni ke dalam A3 punya size, dalam paper A3 punya size. Tetapi anda tak boleh print nanti bila dah siap drawing, anda tak boleh printkan paper size tu dalam size skala 1:1, 1/1. Anda tak boleh print. Sebabnya bila 1/1 dia akan ikut paper size, tapi title block anda dia kembangkan. So drawing dalam tu dia tak dapat size sebenar lah, size 1/1. That's why kalau anda nak keluarkan size A3, anda boleh saja modify size ni.
size data block ni yang kita buat block tu kan, modified size dia saja, tapi modified ikut size A3. Jangan postkan A4 punya data block ke dalam A3 punya paper. Ini satu masalah. Kemudian hari nanti anda akan dapat masalah lah bila anda nak print. Jadi cara mudah yang boleh buat pun adalah anda edit balik size A4 ni, data block A4 ni, modify dia ke size A3. Sama ada anda nak scale ke, anda nak buat balik size tu ke, terpulang. Tapi yang penting data block ni perlu mengikut size paper. Itu jalan penyelesaiannya. Selalunya saya akan buat macam tu lah. Macam mana saya buat, saya akan scale up kan. Bila saya dah keluarkan size A4, saya nak buat untuk size A3, saya akan ambil data block A4, saya scale up kan dia punya data block tu, saya scale up kan data block tu ke size A3. Lepas tu barulah saya akan buat setup macam ni, saya gunakan A3. Tapi ada sedikit text tu kena adjust lah, sebab bila kita dah scale tu, dia punya size text tu dia lari, so kita kena adjust bagi nampak cantik sikit boleh lah. Itu saja jalan yang mudah yang ada. Kalau anda nak guna yang paling mudah macam tadilah, tapi efeknya nanti di kemudian hari anda akan dapat masalah. Kemudian hari masalah, kita boleh guna size A4 untuk dimasukkan paper dia size A3. Kita boleh guna macam tu dengan fit to scale lah. Bila drawing masuk, nanti kemudian hari anda akan dapat masalah lah. So dekat sini kita akan guna size A4 full bleed. Full bleed ni sebab apa saya pakai full bleed, saya nak guna semaksimum paper, ruang paper tu saya nak guna semaksimum yang mungkin. Okay. So saya ambil full bleed lah, ISO A4 full bleed. Okay ni. Okay, bila dah dapat yang ni, anda tukar what to plot tu kepada window, and then anda select margin yang luar, border template tu. Dia ni sebabnya saya kena offsetkan kelima. Kalau saya ambil daripada sini ke sini, yang size paper adalah border ni, sini dengan yang ni adalah size paper. Yang dalam ni sebab kita dah offset 5mm, yang luar ni bukan dah size paper dah. Yang ni luar ni adalah template block kita ataupun template kita. So kalau ambil yang luar ni, dia akan duduk, yang garis luar ni dia akan duduk cun-cun dengan lain ni. So dia akan duduk kat sini lah, dia akan duduk dekat ujung ni dengan ujung ni. Kalau anda nak pakai yang sebab tu saya offsetkan 5mm, saya nak pakai semaksimum yang mungkin lah. Drawing saya ni saya nak masukkan, ataupun saya nak masukkan kita punya detail drawing, ataupun part drawing, ataupun shop drawing, whatever, ke dalam paper ni. Kita boleh pakai ruang paper ni semaksimum yang mungkin. So saya akan ambil daripada ujung sini ke ujung sini. Ok, nampak yang luar ni, yang dia nak warning merah ni sebenarnya kita punya data block tu dah keluar daripada paper. So saya ambil center the plot. Ok, saya ambil center the plot. Ok, anda nampak macam terkeluar kan ruang ni. Ok, kalau warna merah ni, makna kata data block anda sebenarnya terkeluar. Kalau ikut dia punya skala ataupun kita punya size tu, yang terkeluar sebenarnya memang dah terkeluar daripada tu. Tapi yang terkeluar hanya border yang L yang saya bawa kiri kanan atas bawah tu, yang tu saja terkeluar. So kita punya data block tu akan cun-cun masuk ke dalam kita punya paper. So yang ni anda nak pakai fit to paper pun boleh, tapi saya sarankan tak perlu pakai fit to paper lah. Kita pakai skala 1:1 sebab kita punya paper, kita punya data block dah betul, kita punya size paper pun dah betul. So kita pakai skala 1:1. So once bila kita dah pakai skala 1:1, kita tengok kat sini ya. Sini semua tak perlu setup sebab yang ni kita bukan nak print lagi, kita nak setup paper saja. Cuma anda kena tengoklah drawing orientation dia ni. Drawing orientation anda nak pakai portrait ke, landscape ke, upside down ke. Upside down kita punya data block akan terbalik lah. So, kat sini saya akan pakai landscape. So once kita dah settle yang ni, ambil settle the plot. Yang ni jangan ditanda. Kalau kata size data block anda betul, jangan sekali tanda yang ni, gunakan skala 1:1. Nampak macam dia terkeluar, tengok, tak apa. So saya ambil OK. Okay, anda nampak? Ni dah habis semua ni, saya close. Kalau anda nampak kat sini, dia memang yang L tu, kalau warna merah tu yang ni. Sebab apa? Sebab yang ni dah terkeluar daripada paper. Dia dah terkeluar daripada paper. That's why bila kita tengok previews tu, dia dah terkeluar daripada paper tu. Bukan setakat paper saja, dia dah terkeluar daripada margin tu. Dah keluar daripada margin. Tapi L ni dia akan duduk betul-betul cun-cun dengan bucu paper anda tu. Dia akan duduk betul-betul dengan bucu paper anda. Jadi
That's why saya offsetkan 5mm, sebab margin dia nanti dah di luar daripada sini. Saya tak nak drawing dia margin untuk bleed ini masuk di dalam. So dekat sini, dalam ni saya boleh pakai semaksimum yang mungkin. Semaksimum yang mungkin. Ruang dia ni, ruang drawing dia, detail drawing apa semua kita boleh pakai sini. So bila saya nak print nanti, saya akan pakai reference border ni lah. Saya pakai reference border ni, so dia akan masuk. That's why lah, anda boleh memilih sama ada anda nak masukkan. Saya secara personal, saya akan offset 5mm lah. Sama ada A3 ke A4 ke, saya akan masuk 5mm. Paling banyak pun saya akan masuk 10mm. Tapi itu jarang saya guna pakai lah. Saya akan pakai 5, paling kerap saya pakai 10. Tengok pada detail yang kita nak masukkan kat sini. Kalau kurang, saya akan offsetkan 10mm lah. Kalau banyak detail terblok yang kita nak buat, saya maksimumkan dia punya view, and then saya boleh masukkan data-data lagi kat sini. Ok, anda dah siap dah yang ni. Tapi sebenarnya kalau anda ingat balik, saya terlupa nak mention satu information yang penting yang patut ada di dalam data block anda. Secara personalnya, benda ni bagi saya penting lah. Kalau bagi anda, mungkin anda rasa tak perlu. Tapi saya secara peribadinya, saya rasa maklumat ni perlu dimensionkan untuk di dalam kita punya data block. Iaitu data block kita ni, kita tak mentionkan paper apa yang kita guna pakai. Jadi masalah lah kalau kita print nanti. Okay, for example, kalau dekat sini saya tak mentionkan apa paper dekat data block ni, apa paper yang kita guna pakai. Kalau anda print satu-satu, tapi data block kita dalam size A4, kita print skala satu-satu. Tapi bila kita pass di pihak tertentu, kita tak mentionkan dekat data block kita ni sebenarnya paper apa yang kita guna pakai. Dia akan print ke A3. Boleh kita force dia untuk print ke A3. Bila print nanti, dia punya drawing tu dia takkan dapat skala satu-satu lah. Jadi macam mana kita nak mentionkan dia dekat kita punya data block ni? Anda kata anda tersilap macam saya, kita nak tambah information dekat sini, anda boleh saja klik, right click data block tu, ambil block editor, ataupun anda boleh saja menggunakan arahan bedit. Anda nampak tak? Saya just sikit lah, nampak dah bedit. Ambil bedit, lepas tu anda pilih lah mana yang block ataupun data block yang nak diedit. Contohnya A4 YT template ni kan, saya nak edit. Okay, ataupun anda boleh saja klik sini, right click, ambil block editor. So dia akan masuk di dalam ruang tu, dia akan jadi warna kelabu. Dia akan jadi warna kelabu dah. Yang ni kita dalam block editor lah, kita jadi editor. So macam mana kita nak buat ni? Okay, so saya ambil offset 6. Saya offset ke sini sikit, ke sini sikit. So yang ni saya ambil F affiliate R 0. Dia boleh affiliate saja, bukan boleh pakai untuk ni lah, boleh pakai untuk trim sekali. So tak perlulah trim satu-satu semua. Okay. Bila dah dapat macam ni, so saya copy teks ni. Okay, kalau anda ingat justified kita masa yang video pertama saya ambil tengah kan. So yang ni saya boleh pakai point sini untuk masukkan di tengah ni. So macam mana saya nak buat, saya ambil copy. So dia tak ada, bila saya dah klik objek tu dia tak ada tengah ni kan. Kita boleh pakai dia punya insert point. Insert. So bila dia insert ni, bawa pergi ke teks ni, dia akan ada okay, dia akan wujudkan satu point dekat insert itu. So saya ambil. So yang ni saya akan pakai mid between 2 points. Saya pakai point yang pertama dan point yang kedua. Okay. So yang ni nampak macam besar, so kita nak pakai sikit je. So, edit lah A4. Dia ada keluk macam tu. Dia dah duduk macam ni. Bila siap, anda dah mentionkan paper apa dekat data block anda kan. Anda masukkan A4 kan. Okay, lepas tu saya close block editor. So saya ambil save the changes to A4 template. Yes, ambil ni. So anda punya ni dah ada mentionkan dia A4. So once bila dah mention macam ni, bila anda print, contohnya anda pass ke pihak tertentu, drawing anda berskala satu-satu. Bila anda pass ke pihak-pihak tertentu, kita boleh saja printkan data block ni ke A3 punya size menggunakan teknik fit to scale. Yang tu, macam ni. Saya ambil Ctrl P, kita boleh ambil ni fit to scale, fit to paper. Kita boleh fitkan size A4 ni ke dalam size A3. Sama jugalah size A3 kita boleh fitkan masuk ke dalam A4. Tapi once bila kita dah bagi dekat pihak tertentu, kita punya skala pun kita dah mention dekat sini.
Dekat sini pun kita tak menggunakan not to scale ataupun fit to scale. Kita pakai skala sebenar, contohnya skala 1/20. Contoh 1/20, tapi diprintkan ke dalam saiz A4. Okey, kita pas ke pihak tertentu. Bila pas ke pihak tertentu, dia mungkin tak nampak drawing tu, dia pergi print drawing anda tu ke saiz A3. Bila dah saiz A3, lepas tu dia nak mengukur, nak buat pengukuran di atas paper anda tu, dia tak akan dapatlah saiz yang kita bagi tahu tu. Sebab kesalahan pihak tersebut adalah dia print drawing anda ke saiz A3. Sedangkan kita dah maklumkan kat kita punya data block ni kita menggunakan saiz A4. Jadi dia dah print saiz A3. Itu dalam bahasa mudah aja, hang punya masalah lah. Kasar sangat tak? Dia kira apa sini untuk safety lah, untuk safety di bahagian kita dan safety di pihak di sebelah sana lah. Pihak tertentu kita mentionkan. Kalau kata data block anda size A3, anda mentionkan size A3 lah. So ini sebenarnya nampak macam simple saja. Maklumat ni sebenarnya penting untuk pihak-pihak tertentu faham dan tahu drawing anda dilukis di dalam saiz apa dan skala apa. Okay, once bila dah settle macam ni, yang dah siap dah, okay, bila anda dah siap, anda boleh saja ambil model ni, anda delete balik. Anda delete semua tu yang ada drawing dekat situ, anda dah boleh delete lah. Delete biar ada kosong. Okay, anda boleh delete. Lepas tu dekat sini kita tak ada. Kalau ada anda layout ni kan, anda ada saiz-saiz tertentu, anda boleh masukkan lah. So kat sini tak ada, so saya delete lah. Okay, lepas tu yang ni saya renamekan dia. Saya namakan dia A4 YT template. YT, tak kisahlah nama-nama apa yang anda nak masukkan. Template ataupun A4 YT landscape ke, boleh lah YT landscape. Okay, YT landscape. Lepas tu ambil ke model, anda delete dah semua, anda dah delete apa semua yang tak pakai. Lepas tu anda boleh tekan Ctrl Shift S lah, ataupun ambil dekat application menu tu, ambil application menu tu, anda ambil Shift S ataupun Ctrl plus Shift plus S. So dekat sini saya tukar dia kepada DWT. Saya ambil yang kita buat apa yang video yang pertama dulu kan, dekat layer apa semua sampailah video yang terakhir ni. Kita ambil YT KZCAD yang sama juga. So saya save. Lepas tu saya replacekan dia. And then yes lah, international apa semua. Kalau ada description anda nak masukkan, anda boleh masukkan. Yang ni measurement metrik, ok, betul, ok. Bila dah settle, anda boleh close lah. Ok, so bila nak start drawing nanti, anda boleh pilih YT KZCAD dan anda buat standard tu lah. Once bila kita dah pilih, contohnya yang ni kan, saya ambil YT KZCAD sekali. Okay, untuk next punya drawing tu, atau next punya drawing, bila anda tekan saja plus, dia automatically akan menggunakan standard anda. Contohnya lah, yang tadi yang first drawing yang pertama ni, saya pakai YT KZCAD, saya ambil dekat standard tu kan, saya pakai teknik start ni. So dia akan keluar kat sini. So dekat sini, kita tengok kita punya layer semua dah ada, kita punya annotate pun kita punya dah ada. Okay, kita punya template pun dah ada, A4 YT landscape pun ada kat sini dah. So bila kita klik plus kat sini kan, kita klik plus kat sini, okay, dia automatically dia akan pakai anda punya standard. Nampak dia ada. Bila anda, bukan itu saja, anda terus bila start macam ni, anda buat drawing, anda klik saja start drawing ni, anda tekan saja start ni, dia juga akan menggunakan standard anda secara automatically. Once bila kita dah pilih template tu lah, dia akan pakai secara automatically lah. Annotate pun semua dah ada. Okay, so drawing ni bila anda dah buat apa semua, dah settle, anda boleh masuk ke dalam template lah, semua dah ada kat sini. Okay, kalau kata saya pakai, contohnya saya pakai ISO, saya pakai ACAD ISO.dwt, saya pakai ni. So sekarang ni saya nak pakai pattern ni lah, contohnya lah, saya tutup dulu yang ni. Ini pun saya tutup dulu, saya close. Okay, so saya close. Okay, andai kata saya pakai yang ni, jadi semua dimension semua tak ada dekat sini lah, sebab saya pakai ACAD ISO.dwt. So layout dia pun tak ada, drawing anda pun tak ada. So
So sekarang ni macam mana bila kita start dah buat drawing apa semua, lepas tu saya nak masukkan ke dalam template yang kita buat. Bila kita pergi dekat layout ni tak ada template yang kita buat. Tapi macam mana kita nak ambilkan dia? Perlukah kita buat macam teknik yang first tadi? Kita nak kena copy, nak kena paste setup? Tak perlu. Macam mana anda nak buat? Anda boleh pergi dekat layout bawah ni, anda right click, anda ambil from template. Ambil saja from template, and then anda pilih standard yang anda buat tu. Ambil YT ColorCAD, and then ambil open. So akan dia bertanya lah, kalau kata anda ada page yang banyak, A4 landscape ada, A4 portrait ada, A3 lah, pilihlah either one yang mana anda nak guna pakai. So saya pilih yang ni, saya ambil OK. Nampak dia akan keluar satu lagi kat belakang dia. So template ni dah wujud di dalam drawing yang kita buat ni. So kita boleh masukkan lah kita punya detail drawing di dalam ni. OK, itu saja penerangan dan penjelasan saya mengenai template, page setup dan title block ni, macam mana kita nak buat dia. Okay, saya harap adalah sedikit manfaat untuk anda. Sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa subscribe, komen, like and share pada yang memerlukan. Dan jika anda ada pertanyaan, komentar dan kritikan, anda boleh ajukan komentar kritikan anda di ruang komen. Sekiranya ada pertanyaan, saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Jadi itu saja daripada saya untuk anda. Kita jumpa lagi di lain video, insyaAllah. Saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye bye.